pengajian yang kita tawarkan. Okey, kita bukan setakat kita nak bagi penerangan berkenaan dengan kos khusus yang anda akan belajar di masa akan datang. Kita akan menerangkan beberapa inisiatif berkenaan dengan yuran pengajian dan pelbagai lagi yang kita akan kongsikan pada malam ini. Jadi pelajar-pelajar sekiranya jika ingin bertanya apa-apa soalan, kita ada ruangan chat box yang ada di bawah. Jadi kalau anda semua ingin bertanya apa-apa soalan, boleh gunakanlah ruangan chat box ini untuk bertanya apa-apa sahaja soalan. Kalau boleh ia biar berkenaan dengan pengajian kita. Kalau macam contohnya kalau kita sekarang kita tengah berbincang berkenaan dengan khusus pengajian ataupun khusus kos, kita minta kalau boleh biar berkenaan dengan apa yang topik kita bincangkan. Okey, sebelum tu kita nak jemput Cik Azrin, di mana Cik Azrin dia selaku ketua unit pengambilan pelajar di Saito University College. Kalau Cik Azrin ada di dalam room ini, boleh tak Cik Azrin tolong respon, Cik Azrin? Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar Cik Sir? Waalaikumsalam. Ya, khabar baik. Alhamdulillah sihat. Cik Azrin macam mana? Sihat semua? Sihat, Alhamdulillah. Jadi, Okay, Cik Azrin, boleh tak Cik Azrin kenalkan diri Cik Azrin dulu? Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Okey, sebelum saya mulakan untuk program pada malam ni, okey, nama saya Azrin, okey, boleh panggil saya Encik Azrin. Saya sebagai selaku unit pengambilan pelajar dan juga unit pendaftaran, dan untuk apa sahaja tentang tentang program pengajian ataupun tentang pendaftaran. Jadi saya akan bantu daripada A to Z sampailah pelajar tu daftar dan sampailah pelajar tu lapor diri Cik Sir. Jadi saya akan bantu pelajar tu dan saya akan guide dia sampai dia mendaftarlah. Dan apa saja sebarang pertanyaan boleh juga berurusan dengan saya. Baik, Cik Azrin. Sepanjang tempoh PKP ni apa yang Cik Azrin buat dalam tempoh ni? Contohnya lah masa aktiviti PKP ni masih lagi terima pelajar-pelajar untuk mendaftar ke macam mana? Okey, masa PKP ni aktiviti saya macam sama juga macam orang lain, yang mana kalau saya pagi, biasalah pagi kita meeting dan urusan kerja semua, dan petang tu saya akan ambil sedikit masa untuk buat exercise. Sebab apa, bila kita duduk dalam rumah saja, kita terkurung, jadi kita akan rasa boring dan kita akan rasa, orang kata, mood yang tak sebaiknya lah. Maknanya saya keluar ambil angin petang, okey. Ya, itulah aktiviti saya sepanjang PKP ni. Okey, Cik Azrin. Kita nak berbincang dengan berkenaan dengan khusus pengajian yang kita nak tawarkan kepada pelajar-pelajar, khususnya yang ada di dalam room ni. Sebab saya difahamkan yang semua ada di dalam room ni, kebanyakan pelajar-pelajar ni diorang masih lagi tertanya-tanya lah berkenaan dengan khusus apa yang ditawarkan, apakah kelebihan, keistimewaan dan sebagainya berkenaan dengan program ini, dan juga soalan yang diorang tunggu-tunggu adalah berapa yuran pengajian lah. Okey, Cik Azrin, boleh tak Cik Azrin terangkan definisi berkenaan dengan program ni? Ceritakan apakah program yang ditawarkan oleh pihak Saito University College. Silakan Cik Azrin. Okey, definisi Okey, untuk definisi tentang program pengajian okey, untuk program pengajian dalam khusus penguatkuasa undang-undang ataupun pengurusan keselamatan, sebenarnya program ni sangat-sangat, orang kata, relevan dalam masa sekarang. Kalau kita tahu masa pandemik ni, yang kita tahu, kita nampak adalah frontliner, di mana frontliner bertunggu lumus untuk orang kata membantu ataupun menjaga keselamatan negara. Sebab apa, kalau kita tak jaga, frontliner tak jaga, maknanya kat situ pandemik COVID ni akan terus makin orang kata makin banyak kes tu, kan. Macam sekarang pun dah banyak kes, akan lagi banyak kes kalau sekiranya frontliner dia tak ada. Jadi dalam erti kata, program penguatkuasa undang-undang ni, pengurusan keselamatan ni, dia sangat relevan dalam sekarang ni.
Dan orang kata sekarang ni pun dalam agensi, dalam badan beruniform pun sangat-sangat memerlukan yang mana ada diploma, ada ijazah, dalam penguatkuasa undang-undang dan keselamatan. Sebab apa? Dalam musim sekarang ni orang kata diperlukan ramai tenaga kerja ataupun mempunyai kepakaran dalam enforcement. Bukan saja sebenarnya dekat Malaysia, malahan dekat luar negara pun orang kata bidang penguatkuasa ni sangat-sangat relevan dan sangat-sangat orang kata diperlukan untuk musim-musim sekarang ni. Bukan musim sekarang, tapi yang daripada zaman dulu pun, bidang penguatkuasa dan keselamatan ni orang kata perlu ada dan ada daripada zaman dulu dan sampai sekarang. Program ni sangat-sangat orang kata bagi saya macam pisang goreng lah. Macam pisang goreng lah. Sekiranya kita ada kelulusan, kita ada ijazah ataupun diploma kan, orang kata bidang ni sangat membantu untuk kita punya kerjaya akan datang. Itu adalah definisi saya bermaksud untuk penguatkuasa undang-undang, Cik Sir. Baik, Cik Azin, kita nak tahu berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan berkenaan dengan program yang Cik Azrin tadi sebutkan. Seperti yang saya fahamkan, apa yang Cik Azrin tadi sebut, kita ada 2 kos, penguatkuasa undang-undang dan juga pengurusan keselamatan. Betul. Betul ke Cik Azrin? Betul, kita ada 2 khusus. Apakah yang dimaksudkan dengan apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan keselamatan dan juga penguatkuasaan undang-undang, dan apakah faedah yang pelajar akan dapat dalam subjek ni? Okey, untuk penguatkuasa undang-undang dan pengurusan keselamatan, dari segi dia punya subjek pelajaran tak banyak beza pun. Tak banyak beza. Cuma yang membezakan dia dari segi penguatkuasa undang-undang. Di mana penguatkuasa undang-undang ni bermaksud pelajar tu akan didedahkan tentang penguatkuasa. Ataupun dah didedahkan juga tentang undang-undang. Sebab apa? Kalau dalam agensi badan beruniform, wajib perlu tahu tentang undang-undang, akta. Apa itu undang-undang? Iaitu akta. Sebab apa? Dalam Malaysia ni, kita banyak akta. Macam kita tahu, Cik Sir, akta 302, kanun kesesaan hukuman gantung sampai mati. Mungkin semua orang tahu tentang akta tu. Itu yang kita akan belajar, undang-undang. Itu undang-undang. Jadi, dalam undang-undang ni dia banyak lagi dari segi penguatkuasa, macam mana untuk orang kata macam mana untuk tahu teknik penyiasatan, macam mana nak belajar teknik forensik kan. Kenapa orang kata dalam Malaysia ataupun dunia ni ada jenayah kan. Semua itu dalam kita punya program penguatkuasa. Dalam pengurusan keselamatan pun sama, subjek pelajaran yang sama. Cuma kat situ, subjek pelajaran penguatkuasa dan pengurusan keselamatan, dia ada seberapa subjek yang tak ada. Maksudnya contoh macam pengurusan keselamatan, dia kurang untuk subjek undang-undang. Sebab apa? Dia lebih mudah untuk pengurusan keselamatan ni. Dan penguatkuasa undang-undang dengan pengurusan keselamatan tak banyak beza pun. Sebenarnya tak banyak beza. Dalam aliran yang sama, untuk kerjaya dalam badan uniform, untuk kerjaya dalam PDRM, Immigration, Custom, GPJ, dalam bidang yang sama juga. Cuma yang membezakan dia, nama saja. Nama program je sebenarnya. Nama program je, penguatkuasa undang-undang, pengurusan keselamatan. Itu saja yang membezakan dia. Tapi dari segi kerjaya yang sama. Macam mana nak kerja dalam polis ke, Immigration, Custom, GPJ, bomba, ADK, Majlis Bahagian Penguatkuasa. Apa saja yang melibatkan penguatkuasa dan keselamatan di seluruh Malaysia, kita menggunakan dengan silibus dan subjek pelajaran ini untuk di masa akan datang. Contohnya di masa akan datang tu macam mana tu? Di masa akan datang tu untuk kerjaya. Sekiranya kita dah ada, kelulusan ni, kita dah ada kelulusan diploma. Kita boleh gunakan untuk kerjaya. Contoh dia nak kerja dalam PDRM ataupun dia nak kerja dalam Immigration. Dengan ada diploma, dia boleh gunakan diploma ni untuk salah satu platform dari segi kenaikan pangkat. Jadi contoh kita ada diploma. Ada diploma, sekiranya ada kekosongan untuk grade 29, dia boleh mohon. Kalau dalam polis panggil sarjan lah, cadet sarjan. Kalau kata kita ada ijazah, dia boleh mohon untuk grade 41.
Kalau dalam PDRM, orang panggil inspektor. Itu kelebihan dia. Jadi dalam bidang ni, program ni, orang kata kalau kita ni ada impian nak jadi seorang pegawai, ada impian nak jadi seorang orang kata yang berjawatan, inilah bidang dia. Inilah program dia. Inilah program yang sangat relevan dan sangat orang kata menuju ke hala tuju tu. Sekiranya kita dalam bidang penguatkuasa, kita nak kerja polis, kita nak kerja immigration, kita nak kerja custom, kita nak jadi seorang pegawai, kita nak bimbing anak-anak buah kita untuk di masa akan datang untuk jadi seorang pegawai dalam badan beruniform. Perlulah kita ada ilmu. Ilmu apa yang kita perlukan? Iaitu ilmu penguatkuasa undang-undang ataupun pengurusan keselamatan. Bidang ni sangat-sangat membantu untuk kita punya kerjaya. Contoh, macam saya cakap, contoh kita punya student kita. Apa kelebihan? Okey, contoh, hari ni kita dah ada penguatkuasa undang-undang. Kita dah ada pengurusan keselamatan. Saya dah belajar. Saya dah tahu macam mana untuk teknik penyiasatan forensik. Sekiranya bila kita posting dalam badan uniform, tak kiralah PDRM ke immigration, jadi kita ditempatkan dalam satu bidang tu ataupun ditempatkan dalam satu jabatan, kita dah tahu. Kita dah tahu macam mana untuk buat teknik penyiasatan. Kita dah tahu macam mana nak buat soal siasat. Kita dah tahu apa itu undang-undang. Itu yang paling penting. Okay. So that's why bila saya ada program ini, pelajar-pelajar tu orang kata dikreditkan. Dikreditkan bermaksud diutamakan untuk menjadi seorang orang kata at least lah sekurang-kurangnya orang kata dalam jawatan sarjan bila ada diploma. Sekiranya dia tak dapat sarjan pun, tapi dia bermula daripada bawah pun, tapi dia mempunyai ilmu dan dia akan ditolak, yang orang kata dia tolak ataupun dia naikkan dalam tangga yang cepat untuk jawatan yang lebih tinggi. Itu maksud dia. Maksud Cik Azrin ni dia perlukan kemahiran untuk masuk ke dalam mana-mana badan uniform. Dia perlukan ilmu. Dia perlukan ilmu dan dia perlukan knowledge. Okey, hari ni kita nak jadi seorang pegawai. Okey, kita nak jadi seorang pegawai. Kita ada impian nak jadi seorang inspektor, sarjan. Tapi kita tak ada ilmu, kita tak boleh untuk dapat suatu jawatan yang tinggi. Okey, kita tak ada ilmu tak boleh. Okey, buat pengetahuan adik-adik semua yang masuk hari ni ataupun saya nak terangkan kepada semualah. Nak jadi seorang inspektor. Inspektor tu apa Cik Azrin? Satu paku dekat sini. Okey, nak jadi seorang pegawai inspektor dalam PDRM saya ambil PDRM, sekurang-kurangnya kena ada ijazah. Okey, kena ada ijazah. Walaupun kita bermula dari bawah sekalipun, bermula daripada bawah, constable, sarjan dan sebagainya sampai ke sarjan inspektor, okey, tapi kita nak pergi ke inspektor wajib kena ada ijazah. Sekiranya kita tak sampai ke ijazah, kita tak ada ijazah, kita akan takat tu je. Dia takkan takat tu je, maknanya dia tak naik lagi. Dia tak boleh naik lagi. Bila kita ada kelulusan, that's why kelulusan tu penting untuk naik tangga yang lebih tinggi. Okey. Okey, Cik Azrin. Saya tertarik dengan apa yang Cik Azrin cakap berkenaan dengan knowledge, ilmu, untuk nak menjadi salah satu anggota lah di dalam mana-mana badan uniform. Jadi boleh tak Cik Azrin terangkan bagaimana dari segi ilmu dan juga kemahiran ataupun knowledge dari subjek penguatkuasaan undang-undang ataupun pengurusan keselamatan ni dapat membantu anak muda untuk lepasan SPM ni mencipta karier lepas tamat pengajian nanti? Okey. Silakan Cik Azrin. Boleh. Okey. Kita ambil dalam subjek pelajaran teknik penyiasatan. Okey, saya ambil satu subjek dalam bidang ataupun dalam program diploma dan ijazah yang mana kita ada teknik penyiasatan. Teknik penyiasatan tu apa? Teknik penyiasatan ni yang mana semua agensi dalam badan beruniform. Okey, contoh kita ambil PDRM, forensik, teknik penyiasatan. Okey, dalam bomba pun ada juga teknik penyiasatan ataupun forensik. Di mana program ni ataupun dalam subjek pelajaran ni sangat-sangatlah membantu untuk student akan datang. Sebab apa? Bila kita ditempatkan dalam suatu jabatan,
bila kita ditempatkan dalam satu industri ataupun dalam satu jabatan PDRM, okey, sekiranya kita dapat position inspector dan ada kes kematian, yang berlaku dalam kita punya pekerjaan tu. First sekali kita habis belajar, kita bekerja, kita dapat position inspector. Selepas tu ada kes kematian. Kita dah jadi pegawai, tapi kita tak tahu nak buat apa tindakan. Sebab apa? Kita tak ada knowledge. Tetapi kelebihannya, bila kita belajar dalam teknik penyiasatan forensik dalam penguat kuasa undang ataupun ijazah sarjana muda penguat kuasa undang ni, kita ada silibus subjek pelajaran forensik dan penyiasatan. Jadi dekat situ, pelajar-pelajar kita dah mempunyai knowledge. Kita dah ada ilmu. Apa kita perlu buat selepas selepas kes berlaku, sekiranya berlaku kematian. Apa tindakan kita perlu buat? Okey, kita dah tahu. Okey, kita perlu cek bahan-bahan bukti. Kita perlu buat semua penjagaan kawasan kat situ yang rapi. And then kita perlu buat unit-unit forensik ni untuk ambil bahan-bahan bukti dan sebagainya. Itu mempunyai ilmu. Kalau kata kita tak tahu teknik penyiasatan forensik ni, maknanya kita tak boleh buat kes tu. Kita tak boleh ambil kes tu. Jadi itu kelebihannya, Tisa. Itu kelebihannya. Cik Azil, satu Gambar Cik lagi Isa saya nak tak tanya bergerak pasal je. Ya, Gambar Cik Isa macam tak bergerak. gambar saya tak bergerak. Sekarang dia dah bergerak ke belum? Belum, dia macam Tak tegak apa, je itu. suara suara saya ke depan kan. Suara okey. Gambar je tak bergerak. Okey, tak apalah. Saya rasa kita yang penting sekali kena dengar suara lah, itu yang paling penting sekali. Okey. Okey, Boleh. Cik Azrin, saya nak tanya pasal keistimewaan yang ada dalam program ni. Cuma saya nak ingatkan kepada pelajar-pelajar yang ada di dalam room ni, sekiranya nak bertanya apa-apa saja soalan, ingin tuju soalan-soalan anda terus direct dengan Cik Azrin, boleh gunakan ruangan chat box. Anda boleh tanya apa saja soalan untuk anda tanya khusus dengan pengajian. So nanti saya akan baca satu persatu dan saya akan tanya sendirian dengan Cik Azrin untuk memberikan jawapan untuk anda semua. Jadi saya nak tanya dengan Cik Azrin berbalik pada kita punya topik. Okey, Cik Azrin, apakah keistimewaan yang ada pada subjek ini khusus buat pelajar-pelajar yang ingin menceburi dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ataupun dalam bidang pengurusan keselamatan? Okey. Keistimewaan ni program ni yang mana sangat-sangat relevan. Sangat-sangat relevan, maksudnya sekiranya kita dalam penguat kuasa undang ataupun kita ni dalam untuk kerjaya dalam badan uniform, okey, bidang ni sangat-sangat relevan dan sangat-sangat diperlukan sekiranya kita nak jadi seorang pegawai. Okey, sekiranya kita nak jadi seorang pegawai. Sebab apa? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dalam program ni, okey, dalam program ni kita bukan dari program yang tak ada kepakaran. Kami ni dibimbing, kami ni di develop ataupun kami membuat sesuatu program tu berdasarkan pengalaman kepakaran. Contoh macam saya cakap, kita ada Datuk Dr. Yu. Datuk Dr. Yu iaitu bekas di CP, iaitu dia pada Maktab PDRM dan dia mempunyai kepakaran tentang forensik, okey, iaitu dia mantan PDRM ataupun bekas dalam PDRM yang mempunyai kepakaran dalam forensik. Okey, dan bukan pangkat bawahan tapi pegawai. Okey, pegawai, bukan pegawai biasa, pegawai kanan. Okey, yang mempunyai kepakaran dan mempunyai kemahiran yang sangat-sangat tinggi. Okey, Datuk Dr. Yu. Okey, dan kedua, kita mempunyai Tuan Haji Yusof. Tuan Haji Yusof iaitu pegawai Bukit Aman yang mempunyai bahagian operasi dan bahagian orang kata bahagian tindakan dulu. Di mana Tuan Haji Yusof ni juga mempunyai pengalaman dalam PDRM. Kami develop program ni berdasarkan pengalaman-pengalaman yang
ataupun mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Okey, sebab apa? Bila kita ada program dan kita ada mentor. Okey, kita ada program dan kita ada mentor, barulah program tu jadi lebih baik. Dan program tu barulah jadi yang sangat-sangat orang kata kegilaan ramai sebab apa? Program ni sebenarnya first batch kita dah buat program ni lebih daripada 15 tahun. Lebih daripada 15 tahun kita dah lahirkan ribuan graduat. Okey, kita dah lahirkan ribuan graduat. Bukan sahaja untuk kerja dalam badan uniform, immigration, PDRM, immigration, custom, GPJ, bomber. So banyak lagi. Okey, banyak lagi yang mana bekerja dalam badan beruniform. Okey, bukan sahaja untuk kerja dalam PDRM. Ada yang kerja dalam jabatan PDRM mempunyai jawatan tinggi. Okey, jawatannya macam kita tahu OCPD ataupun ketua polis dekat Kuantan, itu adalah kita punya graduan. Kita dah lahirkan graduan dalam jabatan kerajaan. Okey, ribuan graduan. Dah terbukti yang mana program ni sangat-sangatlah membantu membantu anak-anak muda ataupun pelajar-pelajar lepasan SPM, diploma dan ijazah yang ada impian yang untuk kerjaya jadi seorang pegawai dan jadi seorang orang kata jabatan yang tinggi ataupun pegawai jabatan yang position yang tinggi, kan? Jadi bidang ni sangat-sangatlah diminati dan juga sangat-sangatlah diperlukan. Okey, so dah terbukti tak perlu risau. Okey, tak perlu risau, tak perlulah kita orang kata was-was lagi. Sebab apa? Kita dah lahirkan ribuan graduan dan kita dah lahirkan anggota, bukan pegawai biasa tapi iaitu ketua. Okey, ada juga yang kerja bomber, ada kerja immigration, custom, GPJ, polis bantuan, majlis bahagian penguat kuasa, AADK, anti dadah kebangsaan dan banyak lagi. Banyak lagi sebenarnya. Okey, banyak sangat lagi. Okey. Okey, sekejap saya nak cari Cik Isa. Mana Cik Isa ni? Okey, tak apa. Cik Isa ada masalah teknikal dia punya gambar. Apa dia buat dulu. Cuma kat sini saya nak tengok. Tak apa. Suara saya masih lagi ada. Jangan risau yang itu. Okey, Cik Azrin. Sebelum kita pergi ke soalan yang seterusnya, saya ada tengok ruangan chat box ni, dia ada beberapa soalan. Jadi izinkan saya lah kalau untuk saya baca satu persatu dan saya akan ajukan pada Cik Azrin untuk jawab. Boleh? Boleh. Okey, Cik Azrin. Daripada Muhammad Ali, dia ingin bertanya, ingin bertanya kalau pelajar lepasan SPM, pelajar lepasan SPM sahaja macam mana kalau dia tak ada diploma dengan ijazah tapi dia berminat dengan program ni? Boleh. Hanya okey. Syarat dia tu saya akan terangkan. Okey, saya akan terangkan. Tapi soalan yang tu sangat-sangatlah boleh. Ada SPM cukup untuk mohon diploma. Okey, ada SPM cukup untuk mohon diploma. So tak ada masalah kat situ. Okey, walaupun tak ada SPM, ada SKM kemahiran pun boleh. Okey, nanti saya akan terangkan dia punya syarat kelayakan tu. Okey, tapi siapa yang malam ini yang baru masuk semua tu, okey, syarat kelayakan kita akan terangkan sebentar lagi. Pastikan tunggu sehingga habis. Jangan masuk sekejap keluar sekejap, nanti tak faham. Masuk sampai habis. Alright. Okey, Cik Azrin. Saya nak tanya satu lagi soalan daripada Aina Izwan. Saya nak tanya apa bezanya foundation dengan diploma. Biasa dia dengar foundation biasa dia dengar diploma aje. Dia tak pernah dengar lagi foundation apa benda. Boleh tak Cik Azrin jelaskan sikit apa itu foundation? Okey, foundation simple. Foundation ni sama macam STPM, sama macam matrikulasi, di mana program foundation STPM adalah fast track, okey, untuk ke peringkat ijazah. Dia fast track ke peringkat ijazah. Tapi foundation STPM matrikulasi tak boleh digunakan sijil
sijil itu untuk bekerja. Tak boleh untuk bekerja. Hanya untuk gunakan sijil itu untuk fast track, lompat terus pergi ke ijazah. Dia masa lebih singkat berbanding diploma. Okey, dia lebih cepat. Dia lebih cepat berbanding diploma. Okey. So dia fast track, laluan cepat dan laluan yang ringkas. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Sekiranya layak, cukup syarat dia, barulah boleh pergi ke furniture. Okey, Cik Azim. Kita ke soalan yang seterusnya, memandangkan di ruangan chat box pun dah tak ada soalan. Jadi kepada pelajar-pelajar, jangan malu jangan segan. Kalau nak tanya apa-apa soalan, boleh gunakan ruangan chat box seperti Muhammad Ali dan juga Aina Izzuan. Terima kasih kerana menggunakan ruangan chat box untuk bertanya apa-apa soalan. Okey, Cik Azim. Kita nak tanya dengan berkenaan dengan program ni, apakah keistimewaan yang ada pada subjek ini khusus buat pelajar-pelajar yang ingin menceburi dalam bidang penguatkuasaan undang-undang? Adakah program ini ada keistimewaan tersendiri? Boleh tak Cik Azim tolong kongsikan? Okey, untuk program ni keistimewaan dia dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ada subjek-subjek yang sangat-sangat perlu dan patut belajar dan faham. Ramai yang masuk dalam program ni yang ternanti-nanti untuk subjek teknik penyiasatan, teknik forensik. Macam mana untuk mengenal identiti menggunakan cop jari, fingerprint. Okey, fingerprint. Okey. Sebab apa? Dalam cop jari dan fingerprint, okey, kita boleh tahu identiti seseorang, tapi dia ada cara dia. Siapa yang belajar tentang forensik, dia akan tahulah. Okey, dalam subjek pelajaran kita ada belajar. So, dalam subjek kami ataupun program ni, pelajar ramai ternanti-nanti dan sangat-sangat orang kata dan tak sabar, okey, untuk tahu macam mana untuk belajar teknik penyiasatan dan forensik tu. Okey, so itu kelebihan kita punya program. Sebab apa? Dalam program penguatkuasaan undang dan program lain takkan ada subjek-subjek tu. Okey, takkan ada. Yang mana kami develop dan kami juga ada makmal. Kami ada makmal forensik. Itu kelebihan dia. Okey, gambar Cik Isa dah cantik dah kat situ. Saya dah penat menggodik. Alhamdulillah dapat juga. Okey Cik Azim, kita nak cerita pasal kita punya saya punya gambar. Kita nak cerita pasal kita punya topik-topik yang kita bincang berkenaan dengan law enforcement dan juga pengurusan keselamatan. Okey Cik Azim, boleh tak bagi tahu pada pelajar-pelajar ni apakah pendedahan yang akan diberikan kepada pelajar-pelajar ni sepanjang tempoh pengajian? Okey, pendedahan yang kita akan terangkan, okey, kita akan dan sepanjang tempoh pengajian kami akan dedahkan. Okey, kita ambil part-part yang kata best part-part yang best dan menarik Okey, contoh kita ada kelab. Kita ada kelab Askar Wataniah, kita ada kelab JPAM, kita ada kelab bomber, brigade bomber, kita ada kelab SPRM, di mana kami ada kami pihak student mempunyai unit ataupun kelab dari SPRM. Okey, dan kelab-kelab ni pelajar-pelajar boleh terlibat. Boleh terlibat untuk join dan masuk dalam kelab-kelab ini. Bukan itu saja, kelab-kelab dalam badan uniform semua pelajar boleh join. Siapa kat sini yang kaki game, minat game, kami ada aktiviti tu. Okey. Yang mana tu? Siapa yang bising tu? Minta kepada anda semua kalau boleh tolong tutup mic anda sebab ia akan mengganggu perjalanan live kita pada malam ini. Cik Azim, boleh teruskan Cik Azim? Okey, bukan itu saja, pelajar-pelajar ni dia boleh join ataupun dia boleh saya nak. Okey, dia boleh join untuk program ni dan contoh kita ada program untuk game. Okey, PUBG PUBG punya game, kalau kata pelajar-pelajar yang kaki game, kita ada aktiviti tu. Maknanya bukan sahaja dia belajar,
bukan saja dia belajar dalam kita punya program kelas kan. Kita juga macam sekarang ni kita belajar online. Jadi bila kita belajar online ni kita perlukan aktiviti-aktiviti sampingan untuk orang kata backup masa-masa kita free. Jadi di universiti kami buat aktiviti-aktiviti itulah macam game, kita ada aktiviti club kan, ada macam-macam lagi lah yang boleh buatkan pelajar-pelajar ni orang kata happy untuk join program-program kami. Okay. Cik Azin, saya ada satu soalan daripada chat box ni. Lepasan SPM boleh ke jadi pegawai terus? Tak boleh. Macam saya cakap tadi, nak jadi seorang inspektor pegawai sekurang-kurangnya ijazah. Okay, ijazah. SPM tak layak ni. SPM awak hanya boleh memohon constable saja. Constable saja. Okay, grade paling bawah. Kan? Grade paling bawah. Tapi, okay, kenapa kita tak nak belajar? Sedangkan kita ada pilihan untuk jadi seorang pegawai. Faham tak maksud saya? Kita kena ada satu tindakan, kita kena mempunyai ilmu untuk kita jadi seorang pegawai. Kenapa kita perlu ambil kenapa kita tak peluang, kenapa kita tak nak ambil peluang? Kan? Kenapa kita tak nak belajar? Sedangkan kita nak jadi seorang pegawai. Awak dah ada impian nak jadi seorang pegawai, tapi awak perlulah ada tindakan, awak perlulah untuk belajar, dapat ilmu bagi jadi seorang pegawai. Kalau awak ada SPM, awak nak jadi seorang pegawai, awak nak bimbing anak buah awak macam mana? Kan, awak nak bimbing, awak nak buat kerja, tak tahu. Sebab apa? Awak tak ada ilmu, tak ada knowledge. Awak ada knowledge untuk SPM. Kan? So, penting yang mana pelajar-pelajar pada malam ini yang masuk, okey, saya nak bagi tahu, saya nak tanya. Kan, berapa ramai yang malam ini yang ada minat nak jadi seorang pegawai? Komen nak jadi pegawai. Okey, saya nak tanya, berapa ramai yang nak jadi pegawai pada malam ini? Komen nak jadi pegawai. Saya nak tahu berapa ramai. Sebab apa? Siapa yang komen, saya akan doakan dia untuk jadi seorang pegawai. Nak jadi pegawai. Komen nak jadi pegawai. Komen nak jadi pegawai. Cik Azin, sementara kita tunggu dia orang respon dalam ruangan chat box ni. Saya ada satu soalan, dia ada tanya berkenaan dengan masuk tuan aktiviti main game tu bukan hanya belajar semata-mata lah, means release tension. Ya, betul. Bukan itu saja. Dia boleh dia boleh main game dan untuk release tension, dan kita ada banyak lagi aktiviti. Orang kata bukan saja untuk belajar dan ada juga. Saya difahamkan di College Saito ni, saya difahamkan bahawa kelas dalam sehari pun tak sampai dalam 3 ke 4 jam sehari je. Boleh tak Cik Azrin tolong terangkan berkenaan dengan itu? Betul. Okey, untuk sehari pengajian kami hanyalah 3 ke 4 jam. Okey, 3 ke 4 jam. Bermaksud kat situ pelajar-pelajar ni hanya belajar dalam 3 jam. Okey, hanya belajar dalam 3 jam. Tapi maki selebihnya tu kita mempunyai aktiviti-aktiviti sampingan. Kita mempunyai aktiviti-aktiviti sampingan. Kalau kata tak ada aktiviti sekalipun, pelajar-pelajar tu boleh buat kerja sambilan. Kan, boleh buat kerja sambilan dan buat kerja-kerja apa yang ada sekarang ni. Sebab apa? Ialah masa musim pandemik ni, kita tahu kalau kata kita ada peluang pekerjaan, kita boleh ambil. Jadi kat situ masa untuk pengajian sangat-sangatlah fleksibel. Sangat-sangatlah orang kata masa pengajian sangat-sangatlah orang kata bebas. Okey, kita boleh belajar, kita boleh bekerja. Dalam masa pandemik ni, dalam masa untuk pandemik ni kita belajar secara online. Bila kita belajar secara online, kita duduk rumah, kita boleh buat belajar, kita boleh bekerja, cari duit sampingan, kita boleh join aktiviti-aktiviti apa-apa yang ada. So, jangan ada istilah malas. Okey, itu saya tak nak. Jangan ada istilah malas. Okey, jangan ada istilah malas ataupun jangan bagi apa saja alasan untuk berjaya. Jangan bagi apa saja alasan. Saya tak nak ada orang yang ada bagi alasan nak berjaya. Okey, kena faham kat situ. Konsep untuk berjaya perlulah berusaha. Okey, perlulah berusaha. Hari ni
Hari ni saya nak tanya kat sini, berapa ramai yang nak berjaya? Komen nak berjaya. Saya nak tahu berapa ramai yang nak berjaya. Komen nak berjaya. Kan? Sebab apa? Bila kita ada tindakan, kita join pada malam ini, itu adalah tindakan kita untuk berjaya. Sebab apa? Bila orang yang berjaya, dia ada tindakan. Bila dia ada tindakan, dia akan buat tindakan sehinggalah capai. Kalau kita ada tindakan, kita tak buat, kita tak berusaha, kita takkan capai, dek. Takkan capai. Okey. Nak berjaya, komen nak berjaya. Saya akan doakan siapa yang komen tu nak berjaya. Okey, kita sambung Cik Sir. Dan lebih panjang pula Cik Sir. Okey, tak terlalu banyak. Mungkin kita tengok dalam ruangan chat box ni, kita ada terima yang ada yang type nak berjaya, nak jadi pegawai pun ramai. Okey, Cik Azrin, kita nak tahu berkenaan dengan hala tuju pelajar-pelajar ni lepas tamat pengajian dalam bidang penguatkuasaan dan juga pengurusan keselamatan. Adakah mereka semua ni ada jaminan pekerjaan ke ataupun tak ada ke, ataupun ada inisiatif lain yang disediakan oleh pihak universiti? Boleh tak Cik Azrin kongsikan berkenaan dengan yang itu? Boleh. Itu sangat-sangatlah soalan yang sangat-sangat pelajar-pelajar kena Ramai faham. orang tanya tu. Soalan-soalan tu memang kata soalan hot market. Soalan yang nanti-nanti je tu kan. So, okey, untuk program ni bila kalau kata saya tanya saya lah. Okey, tanya saya, Cik Azrin, saya habis diploma, saya ada ijazah kan. Macam mana tentang kerjaya saya? Macam mana tentang habis belajar tu, adakah saya diberikan terus bekerja? Kan, adakah saya ada diploma, ada ijazah, diserap bekerja? Okey. Cerita berdasarkan testimoni. Okey, saya cerita berdasarkan testimoni. Okey. 2 tahun lepas. Okey, 2 tahun lepas sebelum pandemik bermula, okey, saya ada satu pelajar. Saya ada satu pelajar yang mana ini saya ambil testimoni Cik Sir dia testimoni ni sangat menarik, perlu pelajar-pelajar dengar. Cerita dia ni bermula daripada student saya sendiri. Okey, student saya dia baru habis belajar dalam program ijazah sarjana muda penguatkuasaan undang-undang hanya dalam tempoh 3 bulan. Okey, dalam tempoh 3 bulan dia habis belajar. Dia apply dalam SPA. Okey, dia apply dalam SPA. Bermakna kat situ dia akan apply juga. Pelajar-pelajar pun perlu apply dalam SPA. Okey, dalam SPA dia apply dalam tempoh 4 bulan ataupun tak sampai 4 bulan lah. Tak silap saya dalam 2 bulan ataupun 3 bulan macam tu, dia dapat 5 tawaran. Dia dapat 5 tawaran. Okey, dapat 5 tawaran untuk temuruga. Okey, dapat dalam PDRM, Immigration, Custom, GPJ dan SPRM. Okey, dan dia dapat 5 tawaran tu. Jadi berbagai jawatan lah. Adanya jawatan bawah, constable, adanya sarjan, adanya pegawai, ada yang pangkat grade 29 kan, ada grade 41. So berbagai jawatan kan. Tapi dia pilih jawatan yang paling tinggi lah. Sebab nak gaji besar lah kan. Sebab nak gaji besar. So dipilih yang paling tinggi. So bermakna kat situ, kalau kita nampak kenapa pelajar ni baru habis belajar, dia apply dalam satu jawatan, okey, dia apply dalam 5 jawatan, 5 dia dapat. Kenapa? Okey, saya nak tanya audiens kat sini, Cik Sir. Apa tu? Saya nak tanya kenapa pelajar tu dia dapat untuk jawatan tu dan 5 apply tu kenapa dia dapat? Okey. Saya nak tanya semua orang, nanti mungkin dia jawab tak apa-apa kan. Jadi saya terangkan teruslah. Senang. Okey. Kenapa kalau saya mesti dia guna kabel ke? Bukan? Oh, bukan. Tak ada kabel-kabel. Tak ada kabel-kabel. Okey. Sebab apa? Apakah jawapan yang paling spesifik? Program kita. Program kita ni adalah program yang sangat-sangat membantu dan sangat-sangat diperlukan. Okey, menjadi seorang pegawai. Okey, untuk menjadi seorang pegawai, okey, kita dah cukup kriteria. Kita dah cukup syarat. Kita dah cukup ilmu. Kita dah cukup knowledge. Tak ada apa lagi yang kurang. Kan? Yang kurang dari segi diri dia sendiri. Okey, dari segi dia sendiri. Kita dah bagi program, kita dah bagi bimbingan, kita dah bagi ilmu yang sangat-sangat membantu untuk kejayaan akan datang.
Okey, yang kekurangan adalah diri sendiri. Kalau diri dia malas, diri dia tak ada tindakan, diri dia lambat untuk buat tindakan dan diri dia slow, dia tak nak mohon dan dia tak nak pergi temuruga, itu takkan berjaya. Cikgu. Tapi orang yang berjaya, habis belajar dia terus buat tindakan untuk buat permohonan, dia dapat tawaran dan terus boleh start bekerja. Cikgu. Pendek kata, dalam program ni, okey, saya boleh cakap 95% untuk kerjaya akan datang dah ada. Kaki kanan tu dah langkah untuk kerjaya. Okey, hanya kaki kiri ni untuk buat tindakan. Siapa nak berjaya, ramai nak berjaya tu kat situ. Saya nampak komen ramai nak berjaya, kan? So, saya doakan. Saya doakan yang mana komen tu boleh berjaya. Ambil tindakan, buat terus. Itu Cik Sir. Panjang Cik Sir, saya punya penjelasan tadi. Panjang. Okey, Syazin, kita nak buka soalan kepada pelajar-pelajar sekiranya ingin bertanya apa-apa soalan. Sekiranya kalau tak ada soalan yang nak ditanya, kita akan terus ke sesi yang seterusnya, itu sesi penerangan berkenaan dengan yuran, berkenaan dengan di mana kampus, mood pengajian dan sebagainya. Kalau anda semua nak bertanya apa-apa soalan, boleh gunakan ruangan chat ya. Yelah Cik Sir, saya nak tanyalah. Kalau tak Saya nak tanya yang mana audiens kita kat sini, pelajar-pelajar ini. Kan saya dah terangkan lama dah daripada berapa minit, daripada pukul berapa tadi. Saya nak tanya, faham tak apa yang saya terangkan? Boleh komen faham. Saya tak nak tahu berapa orang yang faham. Boleh komen faham. Saya terangkan tadi daripada pukul 9 sampai sekarang, berapa ramai yang faham? Komen faham. Okey, faham. Ramai faham. Okey. Bagus. Bila ada faham dan jelas tu, maknanya semua alert. Okey. Dengar apa yang saya terangkan. Itu yang saya nak. Okey, Cik Sir, boleh sambung Cik Sir. Okay, tadi saya terlepas satu soalan sebenarnya. Dia ada tanya kalau hanya ada SPM saja, apakah jawatan yang sesuai untuk beliau? Constable. Kalau dia betul-betul berminat dalam bidang ni lah. Ada SPM, Constable. dia hanya boleh guna constable. Okay, dia ada diploma, dia boleh apply pangkat sarjan. Dia ada ijazah, dia boleh pergi inspektor. Tanya saya. Saya cerita kisah pengalaman saya. Sebelum saya jadi seorang kaunselor, saya pernah masuk rekrut 2 bulan. Masuk rekrut 2 bulan. Okey, dan dalam bomba. So, tapi malangnya ada masalah dari segi kesihatan. Okey, dan saya tarik diri. Okey, tanya saya lah. Kalau tanya saya, adakah saya nak apply melalui pangkat bawah ataupun pangkat atas? Saya akan kata sebaiknya apply lah pangkat atas. Belajarlah daripada sekarang. Jangan belajar nanti. Okey, jangan gunakan SPM untuk apply pangkat bawah. Gunalah SPM untuk sambung belajar. Sebab apa? Sebab kita perlu masa kita untuk cepat. 10 tahun kita dah boleh jadi seorang, orang kata, mempunyai gaji pendapatan yang tinggi, stabil dan hidup senang. Nak hidup senang. Okey, ramai saya tahu kat sini, ramai yang masuk pada malam ini, yang masuk nak berjaya. Kan, nak bantu mak ayah. Kalau kita gunakan SPM, okey, kita gunakan SPM, gaji kita tak setinggi sarjan dan diploma dan inspektor. Okey, hanyalah boleh untuk setakat menampung diri kita sendiri. Kalau kita dah kahwin, kita dah berumah tangga, kita dah ada anak bini, kan? Perlu ada kenaikan gaji yang tinggi. Perlulah ada pangkat yang tinggi. So, ambil tindakan belajar. Jangan gunakan SPM untuk terus bekerja dek semua. Belajar dulu. Belum SPM awak dan usia awak belum cukup untuk awak terus bekerja. Dan dalam PDRM sendiri pun, dalam PDRM sendiri pun akan ambil sekurang-kurangnya diploma dan ijazah. Persaing dan awak punya percentage untuk dapat menggunakan SPM sangat-sangatlah kurang bila awak gunakan SPM untuk apply jabatan yang dalam PDRM, Immigration, Custom, UPG. Melainkan itu rezeki awak. Itu saya tak boleh nak kata apalah. Okey. Okey, Cik Sir boleh sambung Cik Sir.
saya nak kongsikan satu cerita di mana cerita ni di mana sepupu saya dia antara salah satu anggota lah. Dia Okey. start daripada yang bawah, daripada constable. Sekarang ni dah berkhidmat selama 3 tahun, dah ada satu caleg lah, lance corporal. Okey. Jadi dia pernah cerita dengan saya yang dia memang kalau boleh memang nak sambung belajar. Sebab kalau nak ikutkan di dalam dalam pasukan PDRM sendiri, kalau dia untuk kenaikan pangkat, dia ada beberapa exam yang perlu dia kena ambil. Jadi benda tu dia boleh dikatakan agak susah dari segi apa modul yang kita sediakan di mana-mana universiti. Modul yang disediakan oleh dalam pasukan polis ni boleh dikatakan agak susah lah untuk pelajar-pelajar ni, diorang nak kenaikan pangkat kan. Tapi kebanyakan anggota yang dah berkhidmat ni, adakah pelajar-pelajar daripada anggota sendiri ada tak yang belajar di satu universiti college? Cik Azrin. Ada, ramai. Kita ada lebih kurang dalam 450 pelajar yang mana dalam badan uniform sendiri. Dalam PDRM, Immigration, Custom, GPJ, Bomba. Sangat-sangat ramai. Sebab apa? Kenapa pelajar-pelajar tu ataupun pegawai-pegawai dalam PDRM sendiri belajar kat sini? Sebab program kita sangat-sangat relevan. Sangat-sangatlah relevan atau relevan dalam bahasa Melayu apa tau? Sangat-sangat berkaitan. Saya takut bila saya cakap relevan tak faham kan? Saya cakap berkaitan. So dalam berkaitan untuk agensi dalam badan uniform. Polis, Immigration, Custom, GPJ, AADK, Majlis Penguatkuasa, ramai 450 masih sekarang yang setengah study. Yang dulu-dulu saya tak kira lah kan, yang masih sekarang ni masih study tu 450 lagi. Okey. Okey Cik Sir, boleh sambung Cik Sir. Okey Cik Azrin. Kita ada satu lagi soalan sebelum kita pergi ke soalan yuran. Macam mana kalau yang dah ada pengalaman sebagai askar wataniah, apa jalan yang sesuai yang Cik Azrin boleh suggest menerusi untuk menerusi sebagai ahli PDRM? Saya yang kat belakang ni saya dah tak faham. Mungkin dia minta untuk Cik Azrin bagi bagi suggestion. Dia ada pengalaman askar wataniah. Apakah hala tuju pelajar ni yang bersesuaian dengan dia punya pengalaman yang dia ada dan juga pengajian yang dia ambil akan datang. Okey, boleh. Okey, dalam askar wataniah kita mempunyai nombor badan. Okey, nombor badan lah. Nombor badan tu bermakna kita ada join askar wataniah. Dan juga askar wataniah kita dapat sijil. Okey, kita dapat sijil. Okey, itu adalah salah satu sijil ataupun sokongan, backup. Okey, backup untuk pengalaman kita. Tapi paling penting adalah akademik. Akademik nombor 1. Okey, akademik nombor 1. Nombor 2, dia akan tengok kita punya pengalaman. Okey, pengalaman kita banyak mana pun tapi akademik kita kurang memuaskan, dia tak akan ambil. Contoh hari ni, pengalaman dalam polis bantuan 3 tahun. Polis bantuan 3 tahun ataupun 4 tahun. Kita nak masuk ke polis regular. Polis regular tu iaitu polis PDRM, betul lah. Polis bantuan pada swasta. So dia ada pengalaman 3 tahun. Nak apply untuk ke PDRM. Okey? Nak apply ke PDRM. Tapi syarat akademik dia hanya SPM. SPM pun kurang memuaskan. Perlulah dia sambung pengajian. Dalam peringkat diploma. Menggunakan pengalaman dia 3 tahun, gunakan diploma sekali, apply dalam PDRM. Confirm dapat. Itu kelebihan dia. Tapi kalau kata kita ada pengalaman, kita masukkan sekali dengan kita punya ilmu dan knowledge, pengajian akademik kita, barulah mantap kat situ. Cik Sir. Cik Azrin, kita tak nak buang masa dari segi apa yang kita nak bincang pasal yang yuran. Okey Cik Azrin, boleh tak Cik Azrin terangkan berkenaan dengan syarat kelayakan dulu? Di mana syarat kelayakan yang saya fahamkan kita ada beberapa course dari start daripada foundation, dari diploma dan juga ijazah. Jadi boleh tak Cik Azrin terangkan dulu berkenaan dengan syarat kelayakan untuk foundation ataupun asasi sebelum kita sentuh ke kelayakan yang lain.
Boleh. Okey. So bermula pada program sijil dulu Cik Sir, boleh? Sijil. Foundation dulu. Foundation dulu. Okey. So untuk Aha. foundation, syarat kelayakan dia untuk apply sekurang-kurangnya kena ada 5 kredit. 5 kredit dalam SPM. Okey, 5 kredit dalam SPM. 5 kredit ni 5 kepujian. Kepujian ni bermaksud A, B dan C. A, B dan C. Okey, kita ada 5, kita boleh apply untuk foundation. Dalam bahasa Melayu, asasi. Okay, BM dan bahasa Melayu dan sejarah wajib lulus lah. wajib lulus. Okey, yang kedua berkenaan dengan syarat kelayakan untuk diploma pula. Okey, untuk diploma sekurang-kurangnya 3 kepujian. 3 kepujian. Okey, BM dan sejarah wajib lulus. 3 kepujian A, B dan C. Okey, kita boleh apply untuk diploma. Dan yang paling penting BM dan sejarah kena lulus lah. Ya, betul. BM dan sejarah wajib sangat-sangat lulus. Tak lulus, tak maknanya dia tak ada sijil. Okey, kalau contohnya ada satu situasi di mana dia tak cukup 5 kredit ataupun paling kurang pun dia tak cukup 3 kredit, dia cuma ada dalam 2 kredit, 1 kredit ataupun tak ada kredit langsung ke, tapi dia lulus PM dengan sejarah. Ada tak kos yang bersesuaian dengan pelajar tersebut? Okey, untuk yang mana tak ada kredit, kita ada satu sijil, iaitu sijil program sijil certificate program certificate sijil, di mana sijil ni untuk pelajar tu belajar, okey, belajar dalam tempoh 1 tahun dan dia terus boleh pergi ke peringkat diploma. So tak perlu risaulah, sekurang-kurangnya kena ada 1 kredit. 1 kredit kena ada, at least 1 kredit. BM dan sejarah wajib lulus untuk ke program sijil. Sekiranya dia tak ada langsung kredit tu Cik Sir, dia tak ada 1 kredit pun, maknanya dia tak boleh apply dalam program kami. Saya minta maaf sangat kalau kata tak ada kredit. Kalau tak ada kredit langsung tak boleh apply. Melainkan sekurang-kurangnya 1 kredit ke macam mana Cik Azil? Sekurang-kurangnya kena ada 1 kredit. Kurangnya kena ada 1 kredit. Untuk kelayakan, kalau untuk kelayakan ijazah sarjana muda ni macam mana Cik Azil? Okey, jap. Kita masuk kemahiran dulu, boleh? Kemahiran. Ada program kemahiran? Boleh kalau Cik Azil sempat. Okey, kalau kita kata ada masa untuk 30 minit lagi. Boleh. So kalau kata untuk siapa yang ada SKM tahap 3, dia tak ada SPM pun boleh apply. Dia kena ada SKM tahap 3. Okey, kita dah boleh masuk untuk ijazah pula Cik Sir. So untuk ijazah, sekurang-kurangnya kena ada 2.0 untuk pergi ke program ijazah. Sama juga macam STPM. STPM kena ada 2.0, ijazah kalau nak apply untuk ijazah, STPM kena ada 2.0, diploma kena ada 2.0, barulah boleh apply ke ijazah. Okey. Kalau kata untuk ijazah, kalau untuk foundation macam mana Cik Azil? Foundation pun sama, kena ada 2.0. Foundation? Ya. Okey. Kita ke soalan yang seterusnya. Saya ambil soalan daripada ruangan chat box. Macam mana pula jika seseorang tu yang okey, yang ni sebenarnya saya rasa saya dah jawab. Okey, maaf saya nak bertanya. Kalau saya nak jadi ahli PDRM, mesti kena pergi Pulapol ke? Sebab abang saya bekerja sebagai polis bantuan, tapi untuk jadi anggota PDRM dia kena join Pulapol. Atau sebenarnya Pulapol tu tak perlu pun? Kena, Dik. Azin, silakan. Kena. Kalau kata awak nak masuk dalam agensi PDRM ke, immigration ke, custom ke, JPJ ke, dia ada training. Itu adalah training. Training tu dah bekerja. Awak dah ada gaji. Bukan awak pergi tu kata suka-suka, tak. Awak dah ada gaji dan awak ada training. Macam mana untuk awak buat orang kata buat training praktikal lah. Maknanya kalau kata praktikal tu cara untuk orang kata bekerja sebenar. So wajib bila nak masuk dalam agensi badan beruniform, dia ada training. Maknanya kalau kata Pulapol tu adalah training. Dia akan dihantar untuk training 6 bulan. Okey, untuk masuk dalam training tu 6 bulan, selepas tu barulah bekerja dekat mana-mana balai ataupun
IPD. Dia tak boleh pilih sama dia tak perlu ke tidak. Sebab Tak bagi boleh, tak boleh. saya setiap PDRM dan juga tentera dia mempunyai tradisi yang saya rasa benda tu dah diterapkan beberapa tahun lagi lah. Start daripada kita punya atuk dan juga nenek kita. Tradisi itu memang dia teruskan walaupun anda semua dah tamat pengajar di diploma ataupun ijazah, kalau dipanggil untuk datang ke Pulau Pol memang diwajibkan pergi. Betul tak Cik Azin? Betul, wajib. Wajib untuk ke Pulau Pol. Okey. Sesudah tamat diploma macam mana cara untuk menjadi anggota PDRM? Saya rasa Cik Azrin tadi ada jawab tadi soalan ni Tapi boleh tak Cik Azrin bagi jawapan yang paling pendek sebab kita ada beberapa soalan lagi yang kita nak bincangkan. Okey, dia kena apply ke e-pengambilan. Dalam PDRM ada portal e-pengambilan. Okey, kalau dalam PDRM dia kena apply e-pengambilan. Kalau kata dia nak apply untuk agensi lain, Immigration, Custom, JPJ semua, melalui SPA 8. Yang mana program kami ni dan universiti kami akan bantu, kita akan bantu untuk pelajar-pelajar kita memohon. So, tak perlu risau. Dan kita juga akan bagi tahu sekiranya ada kekosongan-kosongan, kita akan update kepada student-student kita. Baik. So kita ke soalan yang terakhir. Sorry late in, saya nak tanya mengenai pasal pendaftaran. Sorry yes sir. Okey, kita akan terangkan satu persatu pasal yuran sebentar lagi. Sebenarnya tak terlambat pun, sebenarnya kita baru masuk dalam bidang yuran kita baru berbincang pasal yuran. Boleh jelaskan tak? Sorry. Okey, kita ada recording untuk live kita pada malam ini. Jadi kalau macam sesiapa yang terlepas info, kita ada buat live recording dan kita akan postkan di Instagram dan juga Facebook mulai pada hari esok. Jadi anda semua boleh recap balik apa-apa soalan, apa-apa berkenaan dengan istimewaan program kita dan sebagainya, semuanya kita akan postkan mulai pada hari esok dan boleh tengoklah di ruangan Instagram dan juga Facebook. Baik Cik Azrin, kita ke soalan seterusnya. Okey, tempoh pengajian yang ditawarkan oleh pihak Saitun University College start daripada sertifikat, diploma, asasi dan juga ijazah sarjana muda. Berapakah tempoh pengajian yang disediakan? Okey, sertifikat tempoh pengajian 1 tahun 4 bulan. Sertifikat sijil 1 tahun 4 bulan. Ya betul. Lepas tu dia akan sambung terus ke peringkat diploma. Okey, kalau diploma tempoh pengajian dia 2 tahun 6 bulan. Okey, diploma 2 tahun 6 bulan. Okey, 6 bulan tu praktikal lah. Untuk asasi? Okey, untuk asasi 1 tahun saja. Asasi 1 tahun saja. Ya, asasi 1 tahun saja. Okey. Okey, asasi 1 tahun dia terus sambung ke peringkat ijazah. Wajib sambung ijazah. Kenapa saya cakap kenapa wajib? Sebab asasi tak boleh gunakan sijil untuk bekerja, kena faham kat situ. Asasi belajar 1 tahun, terus sambung ijazah, 3 tahun ijazah. 3 tahun ijazah. Adakah sama macam sertifikat tu Cik Azrin? Sertifikat dia 1 tahun 4 bulan tapi dia diwajibkan sambung diploma. Lain. Sertifikat 1 tahun 4 bulan, diploma 2 tahun setengah. Maknanya kat situ 1, 4, 1, 2, 3 tahun. Lebih. 1, 2, 3, 4 tahun lah. Maknanya 4 tahun tapi sertifikat ke diploma. Okey, sertifikat ke diploma. Pangkat diploma lain. Okey, dan dia punya akademik diploma lain. Kalau lah pada foundation, terus ke ijazah. Ijazah sarjana muda. Okey, lebih tinggilah. Tapi dia ada 4 tahun, dia dah ada ijazah, segulung ijazah. Okey. Alright. Okey, Cik Azrin. Lokasi kampus kita di mana? Okey. Saitun University College di mana? Okey, saya bagi tahu yang mana kalau daripada terus direct ke ijazah boleh sisa. Saya tak terang yang tadi ijazah. Terus daripada STPM diploma. Okey, kalau kata yang mana daripada diploma ataupun daripada STPM nak apply di program kita, dia terus boleh pergi ke ijazah, ijazah 3 tahun saja. Ijazah 3 tahun saja. Okey, ijazah 3 tahun saja. Okey, kita masuk topik lain Jason. Lokasi kampus kita di mana?
Okey, di Petaling Jaya Selangor dan juga kita ada di kampus di Ceras. Okey, dua tempat, Petaling Jaya Selangor Okey. dan juga di Ceras. Okey, sepanjang PKP, saya rasa Selangor ni dia punya kes dia pun tak boleh kalah Memang sepanjang ni memang 5,000 ke atas. Jadi apakah mood yang bersesuaian untuk pengajian untuk buat masa sekarang ni lah, sebab kita pun tahu kan kes sekarang ni tengah tinggi. Jadi apakah mood pengajian yang disediakan sepanjang PKP ni, Cik Azri? Mood pengajian dia secara online. Belajar secara online. Kita ada website, kita ada portal kita ada website kita yang proper dan pelajar boleh akses kat situ untuk tahu subjek pelajaran. Okey, untuk tahu recap balik ataupun boleh tengok ulangan semula video-video yang lepas sekiranya tertinggal. Kita punya akses untuk student portal sendiri. So bermakna kat situ pelajar ni boleh belajar secara online. Okey, kita dah start program secara online ni daripada awal PKP 1.0 dulu sampailah sekarang. Okey, so tak ada masalah, tak ada isu yang mana pelajar-pelajar kami faham dan jelas. Dan juga kita ada bimbingan kita ada guide. So mana kalau kata student tu tak faham, kurang jelas, pihak kami akan bantu untuk student tu faham dan jelaskan macam mana untuk belajar secara online lah. So tak ada masalah kat situ. Jangan risaulah. Kita akan bantu belajar secara online ni. Okey, Cik Azin, saya difahamkan ada beasiswa yang disediakan oleh Saito University College. Boleh tak Cik Azin terangkan berkenaan dengan beasiswa yang disediakan? Mungkin saya tak pasti untuk setiap kursus yang disediakan ada beasiswa ataupun tidak. Okey, ada. Kita ada 3 kategori. Okey, 3 kategori. Okey, kategori Saito Prihatin, kategori B40, kategori M40. So kategori ni yang mempunyai beasiswa yang tersendiri. Okey, beasiswa yang tersendiri. Ada beasiswa sepenuhnya, beasiswa separa dan beasiswa separa. Kita tak ada lagi suku, tak ada lah. Beasiswa Dua je sepenuhnya. lah maksudnya. Dua je. Beasiswa sepenuhnya dengan beasiswa separa. Okey. Kalau untuk, boleh tak Cik Azin terangkan pasal kriteria untuk beasiswa penuh dan juga beasiswa separa? Dia kos yang bersesuaian dengan apa untuk nak dapatkan beasiswa penuh dan juga beasiswa separa? Okey. Untuk kos yang nak dapatkan beasiswa sepenuh, ada kos asasi, okey, ada kos asasi, okey, and then ada tengok kriteria dari segi ibu bapa punya gaji, okey, dan kelayakan pelajar punya SPM. Itu adalah kriteria dia, yang mana kriteria ni diwajibkan untuk hubungi kaunselor. Sebab apa? Nanti kaunselor akan bantu awak layak apa dan awak dapat apa beasiswa tu. Itu yang kena penting tu, itu yang kena selepas live ni kena WhatsApp terus kaunselor. Okey, baik. So kalau adakah beasiswa penuh ni dia mempunyai syarat-syarat yang tertentu ke untuk pelajar-pelajar ni, sekiranya kalau dia sambung untuk asasi kan, dia akan layak untuk dapat beasiswa penuh? Adakah syarat-syarat kita kenakan kepada pelajar-pelajar? Ya, dia ada syarat dia. Okey, dia ada syarat dia. Di mana syarat dia untuk tengok daripada SPM. Okey, dia tengok pada SPM. Dan juga dia akan tengok juga pada kategori ahli keluarga. Dia kata tengok kat situ lah. So tengok kebanyakan ni kita akan tengok dari segi SPM. Yang paling penting lah SPM dia. Kalau kata SPM dia bagus, ada tawaran-tawaran beasiswa dia. Kalau SPM dia orang kata boleh daftar dan ada kategori ataupun orang kata cukuplah untuk mendaftar, akan dapat beasiswa separa. Tapi tak perlu risau adik-adik semua. Okey, tak perlu risau, di mana orang kata kami antara universiti yang termurah. Okey, yang termurah dekat Malaysia, dan mempunyai beasiswa yang sangat-sangat banyak dan kota
terhad. Beasiswa banyak, nilai yang tinggi tapi kota terhad. Sebab apa? Kami nak bimbing, kami nak bantu kepada pelajar-pelajar yang betul-betul berminat untuk mendaftar, dan kami nak bimbing kepada pelajar yang betul-betul ingin berjaya. Itu paling penting. Okey, Cik Azrin, kita ke soalan 3 yang terakhir. Okey, berapakah yuran yang disediakan oleh pihak satu universiti kolej sekiranya mereka semua berminat untuk mendaftar? Okey. Yuran, soalan ni diorang tanya ni. okey. Yuran untuk mendaftar okey, untuk yuran pendaftaran macam saya cakap tadi, dia ada kategori Dia ada kategori. Okey. Yang mana yuran pendaftaran standard selaras standard dan selaras iaitu RM500 standard dan selaras. Okey, standard dan selaras iaitu RM500. Okey. Dan yuran pendaftaran adalah RM500. Okey, untuk pendaftaran wajib. Okey, untuk pelajar-pelajar pada malam ini yang mana tanya saya, okey, RM500 untuk yuran pendaftaran dan untuk mula belajar. Okey. Dan kita juga tengok kepada syarat kategori. Kita akan tengok juga pada syarat kategori. Ibu bapa, okey, dan dari segi standard dia punya, dari segi kelayakan lah. Tapi untuk yuran pendaftaran wajib adalah RM500. Okey, kalau kata nak tahu, nak tanya pegawai kita, cik, saya nak tanya cik, adakah saya layak untuk terima beasiswa? Terus hubungi kaunselor. Sebab apa? Kita ada kategori-kategori beasiswa yang sangat-sangat orang kata kena rebut. Okey, beasiswa kena rebut. Sebab apa? Beasiswa ni sangat-sangat terhad. Bukan kepada semua orang. Okey, hanya sangat-sangat terhad. Perlu ambil tindakan dan perlu rebut cepat. Kalau hari ni tahu, esok dah tak ataupun hari ni tahu ada beasiswa tapi tak ambil tindakan, esok habis jangan menangis. Itu yang saya cakap. Kan? Kalau tahu hari ni ada beasiswa, tadi saya ada perasan dan Cik Azim pun tadi ada sebut berkenaan dengan program Prihatin Saito. Okay. Jadi untuk yang program Prihatin Saito tu ada efek dari segi yuran ke macam mana? Okey. Okey, untuk program Prihatin tu dia ada rebate. Okey, tapi rebate tu bergantung kepada kategori ibu bapa. Dia ada rebate bergantung kepada kategori ibu bapa. So itu kena rujuk kepada kaunselor. Sebab apa? Bukan semua dapatlah. Ini umpama macam kita bagi bantuan, okey, tapi perlu ada kategori pada ibu bapa. Itu kategori itu bermaksud ibu bapa yang terputus pendapatan, kan, ibu bapa yang lost job, tidak bekerja, tak ada sumber pendapatan, itu. Okey, itu kategori-kategori. Ibu bapa di bawah kategori B40 yang penerima bantuan prihatin rakyat ke ataupun ada benda-benda yang lain? Ada benda-benda yang lain. Bukan saja untuk menerima bantuan prihatin rakyat. Ataupun BSS ni ramai yang terima. BSS ramai yang terima. Cuma kita tengok dari segi kriteria-kriteria dia. Tapi perlulah hubungi kaunselor. Saya boleh cakap orang kata kriteria tu bergantung kepada kelayakan keluarga. Benda tu perlu submit kepada kaunselor. Okey, perlu tanya kaunselor apa kriteria dan apa beasiswa yang saya layak. Okey. So dipendekkan cerita dari Cik Azrin ni, yuran pendaftaran untuk asalnya sebanyak RM500, tetapi kita ada inisiatif lain sekiranya ibu bapa adalah di bawah golongan B40 ataupun terputus pendapatan semasa tempoh PKP ni, dia ada satu lagi inisiatif baru iaitu di bawah bantuan Prihatin Saito. Betul Cik Azrin? Betul. Kalau saya silap tolong betulkan betul. So nanti untuk nak tahu berapa yuran pendaftaran untuk program bantuan Prihatin Saito ni, dia kena berurusan dengan kaunselor masing-masing. Ya, betul, Cik Sir. Okey. Baik. So kalau contohnya lah
ada pelajar yang berminat nak mendaftar. Jadi boleh tak Cik Azrin terangkan cara pendaftaran ni untuk sepanjang tempoh PKP ni macam mana? Okey, sebelum tu saya tak tengok kat sini. Kita dah live pada bukan dalam 1 jam lebih kan. Berapa ramai yang nak mendaftar? Komen. Berapa ramai yang nak mendaftar? Kita nak tahu berapa ramai yang nak mendaftar. Kita nak tahu berapa ramai yang daftar sebab apa? Kita ada kota yang dah tak banyak. Okey, komen yang nak daftar. Okey, komen berminat daftar. Komen sekarang. Komen berminat daftar. Okey, berminat daftar. Kita akan ambil nama dia kita dan akan terus orang kata lock ataupun kena wajib hubungi kaunselor nak dapatkan kota tu. Cuma kita akan tahu berapa ramai yang berminat tu. Okey. So terus ambil tindakan, hubungi kaunselor. Hubungi kaunselor terus untuk berdaftar. Okey, siapa yang minat daftar wajib hubungi kaunselor nak dapatkan kota tu. Saya boleh cakap kota tu sangat-sangat terhad. Okey, kalau hari ni kita berminat, kita tak hubungi hari ni, maknanya kita tak ada tindakan. Okey, kita tak ada tindakan. Terus hubungi, kita ada tindakan dan kita akan berjaya. Okey, itu Cik Isa. Itu cara dia nak mendaftar. Dia wajib perlu hubungi kaunselor yang bagi link pada malam ini. Kan? Yang bagi link pada malam ini, okey, melalui Facebook ke, melalui Instagram ke, melalui WhatsApp group ke, melalui WhatsApp personal ke, melalui Telegram ke, kan? Itu adalah kita punya kaunselor. Itu adalah kaunselor anda. Kan? Kalau katanya melalui Telegram, okey, PM admin tu. Okey, PM admin tu. Tanya, saya hubungi kaunselor. Ataupun ada melalui WhatsApp Blaster ataupun mempunyai daripada WhatsApp kaunselor-kaunselor, kan? Kaunselor ada PM, itu adalah kaunselor dan dia akan terangkan macam mana cara pendaftaran. Kalau daripada Instagram, Facebook pun ada kan. Siapa yang bagi link, senang cerita siapa yang bagi link untuk anda masuk pada malam ini, itulah kaunselor anda. Itu dia paling senang. Okey Cik Azrin, kita ke soalan yang terakhir sebab kita pun dah kesetukan masa. Kita akan tamatkan live kita bila-bila masa je mulai sekarang ni. Okey, Cik Azrin boleh tak bagi beberapa nasihat kepada pelajar-pelajar ni sekiranya mereka berminat nak mendaftar? Sebab saya tengok di ruangan, saya baru buka di ruangan chat box ni ramai yang berminat nak mendaftar. Ada yang kata berminat nak daftar tapi tanpa tanya mak ayah dulu. Jadi untuk yang pelajar-pelajar ni, apakah nasihat kepada mereka sekiranya mereka berminat nak mendaftar? Silakan Cik Azrin. Nasihat saya, apa yang saya nak nasihatkan, orang yang berjaya, jangan bagi alasan. So maknanya kat situ kesimpulannya, nak berjaya perlu buat tindakan. Tanya ibu bapa, tanya mak ayah, terangkan lebih detail. Kalau tak detail, bagi video ini, video yang malam ini kita buat live, saya akan share dan tanya kaunselor, sir, saya nak video. Boleh minta ibu bapa untuk tonton video ini sebelum. Orang yang berjaya ambil tindakan, orang yang berjaya rebut peluang. Sebab apa? Program ini sangat-sangat membantu untuk kejayaan akan datang. Rebutlah peluang ni. Rebutlah peluang ini. Peluang tu datang sekali je. Azrin? Dia terputus lah. Okey, tak apa. Setakat ni saya rasa itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi hadir di dalam kita live webinar kita pada malam ini. Sekiranya anda semua berminat, suka saya ingatkan kepada anda semua, sekiranya anda semua ingin ataupun berminat untuk mendaftar, berurusan semula dengan kaunselor anda untuk bertanya dengan mereka semua bagaimana saya berminat, bagaimana cara untuk saya nak mendaftar.
Jadi anda semua boleh tanya pada mereka semua macam mana cara nak berdaftar. Sekiranya perlukan beberapa dokumen, nanti anda semua boleh berurusan balik dengan kaunselor. Baik, setakat ni itu saja daripada saya. Kita akan jumpa di live kita di masa akan datang dengan topik-topik yang lain dan juga orang yang lain untuk kita berbincang dengan berkenaan dengan program. Jadi kita jumpa di live kita di masa akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Cik Azin dah habis dah Cik Azin. Oh, dah habis dah. Alamak, tadi hang ah. Dah habis Laptop. dah. Itulah. Okey okey. Laptop hang ah, okey. tiba-tiba hang gila. Dah habis tuan. Tuan Nisa dah bagi salam. Allah, jangan bagi tuan. Okey okey okey, terima kasih. Kita inilah orang kata buat tugas masing-masing untuk terima pelajar-pelajar ni. Mereka semua dia akan message kita masing-masing untuk tanya berkenaan dengan macam mana cara pendaftaran. Kita ada Hasniza Hasnan, Ija. Standby kalau ada pelajar yang kata berminat nanti. Hasniza Hasnan antara salah seorang kaunselor. Laptop saya hang ah, laptop hang. Okey Cik Sir, kita jumpa hari lain. Okey, Okey, Assalamualaikum. terima kasih Cik Azin. Salam. Okey, Assalamualaikum.